Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 7.44 pagi kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Kuala Lumpur tidak akan berhenti melakukan libat urus serta berusaha mempengaruhi negara-negara lain dalam menyokong perjuangan Palestin dan mengutuk dengan keras kekejaman rejim Zionis. Menteri Luar menegaskan usaha mempengaruhi bukan sahaja dengan negara-negara Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, malah kumpulan 77 negara dan negara-negara berkecuali 6 untuk membantu rakyat Palestin di Gaza. Kementerian Dalam Negeri akan memuktamadkan sama ada pindaan peruntukan berkaitan kewarganegaraan akan dibuat kepada Perlembagaan Persekutuan atau hanya akan melibatkan akta serta peraturan lain sedia ada. Menteri memaklumkan dalam Perlembagaan Persekutuan jelas memperuntukkan 3 jalur mendapatkan kewarganegaraan, iaitu penguatkuasaan undang-undang, pendaftaran dan naturalisasi menerusi perkara 14, 15, 16, 19 dan 30. Pasukan Petugas Projek Perumahan Swasta dan Terbengkalai TFST merekodkan 655 projek perumahan dikategorikan sebagai lewat, sakit dan terbengkalai dengan nilai pembangunan kasar RM79.03 bilion setakat 30 September lepas. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan berkata, TFST mengambil pendirian kebajikan pembeli yang menjadi mangsa projek perumahan bermasalah perlu dibela dalam tempoh pemaju menyiapkan projek berkenaan. Orang ramai dinasihat segera membuat laporan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup jika mendapati harga ayam dan makanan berasaskan ayam didapati tidak munasabah hingga membebankan pengguna. Pengarah KPDN Kedah berkata, tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga yang mengambil kesempatan atas keputusan kerajaan menamatkan subsidi dan kawalan harga ayam berkuat kuasa secara rasmi semalam. Susulan bermulanya pengampungan harga ayam, pengguna disaran bijak memilih lokasi bagi membeli bahan mentah itu pada harga yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bendahari Agung Fomka memberitahu, kaedah paling mudah untuk membuat perbandingan harga adalah melalui aplikasi mudah alih Price Catcher yang dibangunkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Bagi memastikan tiada golongan tercicir, kerajaan akan mengambil pendekatan berbeza sebagai penambahbaikan kepada sumbangan tunai rahmah STR 2024. Sumbangan itu menurut Kementerian Keuangan, mulai semalam individu yang layak boleh membuat permohonan baharu serta mengemaskini maklumat masing-masing untuk STR 2024 sepanjang tahun berbanding proses permohonan STR 2023 yang hanya dibuat setahun sekali. Malaysia berhasrat untuk memperluas kerjasama dengan Belanda khususnya membangunkan projek perintis yang boleh dilaksanakan dalam bidang mitigasi dan agenda ketahanan iklim. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim berkata, Kementerian dan Kedutaan Belanda telah terlibat dalam pelbagai kerjasama yang memberi tumpuan kepada bencana berkaitan air dan ketahanan perubahan iklim. Paling terkini adalah bantuan dalam menangani bencana air yang diberikan menerusi skim Dutch Surge Support DSS. Penduduk terjejas banjir di Perak meningkat malam tadi dengan 383 individu. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 4 PPS masih beroperasi di daerah Kerian dan Hilir Perak. Sementara itu, JKR Perak memberitahu Jalan Kubu Gajah Ijuk Sumpitan di Selama masih ditutup kepada semua kenderaan akibat tanah runtuh. Orang ramai boleh menggunakan laluan alternatif di Jalan Pintasan Kampung Sumpitan, Kampung Masjid. Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sembilan diarah memastikan kawasan sungai dan tali air, terutama di beberapa lokasi berisiko banjir, berada dalam keadaan baik. Menteri Besar berkata perkara itu merupakan salah satu kaedah pencegahan awal yang dapat dilaksanakan menjelang monsun timur laut yang dijangka bermula pada pertengahan bulan ini.
10 wanita warga asing berjaya diselamatkan Jabatan Imigresen dalam serbuan di sebuah premis perniagaan pusat urut di Seremban Negeri Sembilan. Kenyataan Jabatan Imigresen Malaysia dalam laman Facebook rasminya menyatakan kesemua wanita berkenaan dipercayai menjadi mangsa pemerdagangan manusia yang dieksploitasi sebagai tukang urut. Seorang individu tempatan ditahan bagi siasatan di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Polis Johor mendedahkan kegiatan kumpulan kongsi gelap yang giat merekrut ahli baharu dalam kalangan pelajar sekolah. Setakat ini, polis mengesan 2 kejadian pelajar sekolah menengah dipukul dan direkrut untuk memasuki kumpulan kongsi gelap Hong Kong, San dan Ngek Ki. Sebelum ini, 6 individu ditahan antara 5 hingga 22 Oktober lalu dipercayai terlibat dalam kegiatan rekrut kongsi gelap. 2 wanita dipenjara 7 tahun kerana menganiaya serta mengabaikan seorang kanak-kanak di Pasir Gudang pada 1 Julai hingga 9 Ogos lepas. Hakim Mahkamah Session Johor Bahru, VM Mabel Sheila menetapkan hukuman penjara itu dijalankan serentak bagi setiap 2 pertuduhan bermula daripada tarikh kedua-dua tertuduh ditahan pada 12 Ogos lalu. Mayat seorang peniaga dengan 15 kesan tikaman di bahagian dada ditemukan di dalam longkang. Masa dipercayai dibunuh kerana tidak puas hati dengan pembahagian hasil keuntungan jualan. Ketua Polis Terengganu berkata wanita berkenaan dipercayai dilanggar sebelum ditikam menggunakan pisau pemotong daging. Suspek berusia 35 ditahan di kediamannya di Wakaf Tapai, Marang. Sebilah pisau pemotong daging turut dirampas. MARA memaklumkan tiada pelajarnya mengalami gejala keracunan makanan setakat ini seperti yang didakwa berlaku di sebuah maktab rendah sains MARA MRSM di Negeri Sembilan. Kenyataan menyebut ia berdasarkan pemantauan ke atas para pelajar institusi berkenaan dan pejabat kesihatan daerah serta pihak pengurusan MRSM juga telah membuat beberapa teguran terhadap pengusaha Dewan Selera tersebut. Diagnosis KKM melalui komponen MyMinda yang baharu dilancarkan dalam aplikasi MySejahtera pada 22 Oktober lepas mendapati 1,315 individu berusia 18 tahun dan ke atas menunjukkan tingkah laku bunuh diri. Mendedahkan perkara itu, Menteri Kesihatan berkata sebanyak 2,820 individu pula menunjukkan risiko kemurungan, bergejala keresahan 1,271 orang dan bergejala kemurungan serta keresahan 2,887 individu. Kementerian Sumber Manusia bakal memperluas skim kesihatan kepada pekerja asing bagi memastikan manfaat skim tersebut turut melindungi golongan berkenaan. Menteri berkata bagaimanapun perkara itu sedang diperincikan sebelum dikuatkuasa dalam tempoh terdekat. Ketika ini, pekerja asing hanya dilindungi skim bencana kerja menerusi Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Kerajaan merancang untuk menubuhkan rangka kerja yang jelas untuk melindungi hak asasi manusia dalam konteks kecerdasan buatan AI dan memastikan mereka yang melanggar hak tersebut dipertanggungjawabkan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata menyelaraskan kemajuan teknologi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia bukan sekadar kewajipan moral tetapi juga keperluan praktikal untuk membina masyarakat yang adil dan saksama. Perak sentiasa menyokong usaha dan penghasilan produk inovasi dan akan berusaha membantu mengkomersialkan produk baharu. Menteri Besar berkata usaha berkenaan akan dilaksana dengan kerjasama syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi tujuan dipaten dan didaftarkan sebelum dapat memasarkannya. Kompleks Pasar Payang berwajah baharu dijangka dapat beroperasi Januari depan. Kerja-kerja akhir projek pembangunan semula kompleks itu sedang dilaksana. Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM berkata sebaik siap ia akan diserahkan kepada Majlis Bandaraya Kuala Terengganu penghujung bulan ini.
Pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Ri'aituddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat tiba di Festival Warisan dan Pelancongan Melaka Pahang 2023 di Muzium Kesultanan Melayu Melaka di Bandar Hilir malam tadi. Keberangkatan tiba Tengku Hassan Al diiringi Yang di-Pertua Negeri Melaka, Ketua Menteri Melaka dan Menteri Besar Pahang. Festival Warisan dan Pelancongan Melaka Pahang 2023 merupakan program lintasan budaya antara kedua-dua negeri sempena program menjunjung kasih Yang di-Pertuan Agong. Harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 serta diesel masing-masing kekal pada RM3.47, RM2.05 dan RM2.15 seliter sehingga 8 November ini. Kenyataan Kementerian Kewangan menyebut harga itu berasaskan kepada harga runcit mingguan produk petroleum mengikut mekanisme harga automatik. Kerajaan akan terus memantau trend harga minyak mentah dunia dan mengambil langkah bersesuaian untuk memastikan kebajikan rakyat. Belanda bersetuju melanjutkan program di bawah Perjanjian Memorandum Persefahaman MOU yang ditandatangani antara Lembaga Minyak Sawit Malaysia dengan dua organisasi bukan kerajaan di Belanda bagi tempoh 5 tahun lagi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Belanda merupakan pengimport minyak sawit terbesar antara negara Eropah dan negara itu juga menyokong Malaysia dalam isu berkaitan minyak sawit selama ini. Jemaah Menteri secara prinsip bersetuju dengan cadangan pelaksanaan mekanisme harga dua peringkat untuk mengawal harga minyak masak. Kata pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, cadangan itu antara lain melibatkan pendekatan baharu penetapan harga minyak sawit mentah CPO yang berbeza bagi edaran domestik dan ekspor. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC sedang melaksanakan inisiatif e-invoice kebangsaan bagi memacu kebolehoperasian dan penyelarasan e-invoice dalam mendigitalkan perniagaan. Menerusi kenyataan, MDEC memaklumkan inisiatif itu bakal mewujudkan rangka kerja kebolehoperasian e-invoice bagi penyedia perkhidmatan syarikat tempatan dan menggalakkan penggunaannya dalam aktiviti perniagaan sejajar dengan agenda digitalisasi negara. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM mengumumkan telah menggantung lesen perkhidmatan udara My Airline Sendirian Berhad berkuat kuasa serta-merta. Keputusan itu selaras dengan Seksyen 43-1 Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015. MEFCOM juga telah menerima penjelasan bertulis My Airline dan mendapati penjelasan yang diberi tidak memuaskan. Pemegang pasport asing mula meninggalkan Gaza ketika lintasan Rafah ke Mesir dibuka buat kali pertama sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Tidak diketahui berapa lama lintasan itu akan dibuka untuk pemindahan dalam perjanjian yang dibuat oleh Qatar. Perjanjian itu tidak dikaitkan dengan isu-isu lain dalam rundingan seperti tebusan yang ditahan oleh Hamas atau untuk meredakan krisis kemanusiaan. Mesir mula menerima penduduk Palestin dari semenanjung Gaza yang mengalami kecederaan melalui lintasan sempadan Rafah. Mesir menyediakan 3 kawasan di Bandar Arish dan Sheikh Zayed untuk menempatkan keluarga mangsa yang cedera. 8 hospital Mesir di Sinai Utara dan Kahirah bersedia untuk merawat mereka yang cedera. Pada Selasa, Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbuli melawat lintasan sempadan Rafah untuk memantau proses penghantaran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ambulans mula memasuki wilayah Gaza dari Mesir di lintasan sempadan Rafah. Ia bagi memindahkan penduduk yang cedera ke hospital-hospital di Mesir. Akibat serangan Israel, hospital di Gaza bergelut untuk merawat penduduk yang cedera dengan bekalan elektrik terputus. Komunikasi dan perkhidmatan internet juga dipotong sepenuhnya. Serangan Israel ke atas kamp pelarian Jabalia menyebabkan berlaku kemusnahan besar-besaran. Pegawai Kesihatan Palestin berkata sekurang-kurangnya 50 terbunuh akibat serangan udara Israel ke atas kamp pelarian yang padat dengan penduduk itu. PBB dan pegawai bantuan lain berkata orang awam di Gaza dilanda malapetaka kesihatan awam dengan hospital-hospital bergelut untuk merawat mangsa yang terkorban dengan bekalan elektrik terputus.
Negara-negara Arab mengutuk serangan udara Israel ke atas kamp pelarian Jabalia di Gaza. Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, UAE, Qatar, Jordan, Yaman dan Mesir mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel itu. Arab Saudi menegaskan bahawa mencegah pertumpahan darah, melindungi orang awam dan menghentikan operasi ketenteraan adalah penting dan tidak boleh ditangguhkan. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC menyeru masyarakat antarabangsa segera campur tangan bagi menghentikan pencerobohan terbabit. Baik saudara, Kantar 744 pagi berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.